أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بعلمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukuran Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita ditemukan lagi pada malam ini, pada malam Sayyidul Ayyam, mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam seminggu hari di antara perayaan Islam, iaitu pada hari Jumaat. Dan kita telah pun masuk pada malam Jumaat, dan inilah hari Jumaat selepas waktu Maghrib. Dan hari ini saya difahamkan seperti mana asal daripada Ustaz Haji Sufi supaya bawakan tajuk yang berkenaan dengan bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamisan Nabi di padang mahsyar dan syafaat. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima." Allah sendiri berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat pun berselawat memuji ke atas kekasihnya, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku jadikan dunia ini semata-mata aku utuskan engkau ya Muhammad untuk memberikan rahmat kepada sekalian alam. Jadi itulah tujuan Allah Ta'ala jadikan dunia ini. Kerana apa? Kerana dengan besar Nabi Muhammad SAW untuk diberikan kepada kita suatu kehidupan yang akan kekal abadi selama-lamanya, itu Yaumul Akhir, itu hari yang terakhir kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ayah-ayah rahmat Allah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangkan Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangkan keluarga dia, sayang kepada para sahabat, dan sayang kepada pengikut-pengikutnya. Tetapi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat-sahabat, malahan dia sayang serta rindu kepada seseorang, sehingga kan sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
adakah kepada kami? Nabi SAW mengatakan, ya, kerana kamu yang bersama dengan aku, kau adalah kalangan sahabat. Tapi bukan itu yang aku maksudkan. Adakah para Nabi yang terdahulu daripada engkau, ya Rasulullah? Aku pun tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku rindu dan teramat sayang, iaitu kepada umatnya. Itu siapa? Di kalangan kita ialah umat Nabi Muhammad SAW yang sentiasa ingat Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat mengerti bahawasanya inilah di antara orang-orang yang Nabi SAW sayang Nabi pada Allah, sayang Nabi pada keluarga, sayang pada sahabat, pengikut-pengikut dan umat dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lagi sayang kepada Nabi SAW. Yang saya nyatakan, tidak aku utus melainkan engkau yang Muhammad untuk rahmat ke atas sekalian alam. Hingga kan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Nabi daripada mula kelahiran dia sehinggalah sekarang. Allah memelihara diri Nabi SAW sampailah keselamatan makam Rasulullah SAW. Baru-baru ni kita dengarlah kita Ustaz Sofi dan Bidah bersama menunaikan haji, dan nampak dengan mata kepada sendiri Masjid Nabi SAW, melihat makam Rasulullah SAW. Hati ketika itu tak boleh diungkap dengan kata-kata betapa bertuahnya kita bila mana kita berhadapan dengan Nabi SAW, kerana Allah pilih kita. Allah pelihara Nabi SAW daripada kelahiran dia sampai sekarang. Sebab sewaktu Nabi SAW ramai di kalangan manusia, di kalangan orang-orang musyrikin, dan terdapat orang munafik sendiri pun menentang Nabi SAW dan ingin bunuh Nabi SAW. Namun demikian, Nabi SAW pergi juga meninggalkan dunia, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia 63 tahun. Dan kita maklum dengan kisah Nabi SAW memakan daging kambing yang dibakar, dan pada daging kambing itulah dia letakkan dengan racun. Kenapa dia letakkan dengan racun? Itulah di antaranya yang menyatakan bahawa untuk menguji kerasulan Nabi SAW. Sehingga kan salah satu penyebab bahawa Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala apabila racun tersebut telah meresap ke atas jasad Nabi SAW. Nak cerita Nabi SAW ditentang sehingga sampai saat demikian nak dibunuh. Dan Nabi SAW disemadikan di rumah Aisyah. Cukup ke setakat itu orang-orang kafir terhadap umat Islam dan terhadap Nabi SAW? Jawapannya ialah tidak. Apa yang dibuat sehingga kan pihak kafir cuba menyusun satu strategi untuk menghancurkan Islam, melemahkan Islam, iaitu ingin mencuri jasad Nabi SAW. Orang Islam tetap datang bumi Mekah, dan yang paling bahaya ialah golongan munafik yang berpura-pura Islam tetapi hatinya membenci. Dan kerana keuangan, kerana kesenangan, di kalangan orang musyrik, orang kafir ini telah mengupah 2 orang di antaranya untuk mencuri jasad Nabi SAW. Masjid Nabi sekarang bukan seperti mana Masjid Nabi ketika dahulu sewaktu Nabi hidup.
perubahan demi perubahan sewaktu pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sehinggalah sekarang kerajaan Saudi telah membesarkan, dikelilingi dengan bangunan-bangunan tinggi. Dulu tak ada macam itu. Makam Nabi SAW berdekatan dengan Nabi, maka Nabi SAW di bawah bangkai itu terdapat banyak rumah-rumah yang disewa untuk orang datang bertemu Nabi SAW di makam. Dan disitulah terdapat dua orang di kalangan munafik yang berpura-pura Islam dan dibantu oleh orang-orang musyrik dengan keuangan. Orang munafik ni dia berpura-pura berlakon je, berlakon seperti mana orang Islam, dan datang ke makam Nabi SAW setiap hari, digadikan daripada dalam rumah yang disewa setiap hari, dan malahan dia menginfakkan harta yang telah dibantu oleh orang-orang kafir, orang musyrik, nak menunjukkan bahawa dia ni adalah orang yang berbuat baik pada penduduk-penduduk Madinah, ya, pada penduduk Madinah dan orang yang menziarahi Nabi SAW di kota Madinah. Dan dia duduk berbulan-bulan. Strateginya cuma satu je, ingin curi jasad Nabi SAW. Digali dalam rumah yang disewa berdekatan dengan Nabi SAW, digali dan masukkan dalam satu bekas. Setiap hari dibawa bekas ini, dia akan pergi ke kubur Baqi' dan dituangkan. Setiap hari. Harta tetap datang, keuangan tetap datang. Orang-orang musyrik, orang kafir terhadap dua orang. Sehingga kan suatu ketika rupa-rupanya dia gali lubang daripada dalam rumah ni dan diarahkan menuju terus ke makam Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk ambil jasad Nabi SAW. Itu yang saya ceritakan di sini. Bukan sahaja Allah Ta'ala memelihara daripada kelahiran Nabi SAW, tetapi sehingga sekarang Allah pelihara. Sebab itulah orang-orang musyrikin dia akan nak masuk kepada Makkah dan Madinah apabila berlakunya Yaumul Qiyamah. Dua tempat Haramain disebut Haramain. Ada satu tempat suci disebut Baitul Muqaddis. Baitun artinya rumah, Muqaddis diambil pada perkataan kudus, suci. Tempat tersebut banyak telah dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Saya bulan lepas saya tak datang sebab saya bertolak ke Palestin. Saya lihat sendiri kedudukan bumi Palestin yang terbahagi kepada 3 daerah. Jerusalem yang ada di bandar tersebut ialah Baitul Muqaddis. Di situ juga adanya Masjidil Aqsa. Dan satu tempat daerah lain namanya ialah tebing barat, dan satu lagi ialah Gaza. Ibu-ibu ayah-ayah mata Allah Ta'ala, tempat itu tempat suci, tetapi telah dicabut dan dicerobohi oleh orang-orang Yahudi. Penjara yang terbesar di dunia ialah negara Palestin. Dan tuan-tuan dengar dan lihat di TV, negara tersebut dibentengi dengan konkrit setinggi 15 kaki. Daripada bawah ni lantai ni sampai ke ekor, kurang tinggi. Kampung supaya orang-orang Palestin tak boleh keluar. Nak keluar boleh, tapi melalui border dan dijaga oleh orang-orang Israel. Tapi dua tempat ni Haramain Allah jaga betul. Akan dicerobohi dan akan binasa sehinggalah berlakunya Yaumul Qiyamah. Dan bumi Madinah, orang tak henti, tak berhenti berkunjung di sana. Saya dipahamkan pada tahun ni lah jemaah haji bersusah payah dianggarkan lebih kurang 5 juta
Ustaz Sufi lah yang rasa macam mana keadaan berada di Mina, di Arafah, semua menjadi kenangan dan ujian. Berjalan ke Jamrah, balik semula ke Mekah tawaf, dan naik balik ke Mina. Kalau seandainya melakukan nafar, dah. Jadi dua orang musyrikin ini, orang munafik, dia datang gali lubang sehingga dekat. Rupanya Allah Ta'ala pelihara sehingga Allah Ta'ala datangkan mimpi ke atas seorang raja yang berada di bumi Syam. Bumi Syam ni 4 negara yang ada di dalamnya, iaitu Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon. Ini 4 negara dulu tu dinamakan ialah Syam. Dan pemerintah Syam ketika itu di Syria namanya Nuruddin Az-Zikki. Dia ni Allah Ta'ala datangkan dengan mimpi, sehingga kan Nabi SAW datang dengan pemerintah. Nak cerita bahawasanya pemerintah Islam ketika itu yang memegang teguh dengan ajaran Islam, membawa syiar Islam, membawa ajaran Allah dan Rasul, sehingga kan Allah datangkan Rasulullah sendiri mimpi datang bertemu dengan Nuruddin Az-Zikki, mimpi didatangi oleh Nabi SAW. Dan dalam mimpinya diceritakan bahawa dia meminta bantuan kepada Nuruddin Az-Zikki. Adakah Allah SWT tak boleh nak bantu? Maha suci Allah. Allah lipatkan dunia ni terlalu mudah baginya kerana dia menguasai. Sebab tu berlakunya Yaumul Qiyamah ni, tiupan sangkakala malaikat Israfil ni, bumi ini seperti mana selai kertas yang digulung. Sedangkan lapisan di antara bumi ini perjalanan lebih kurang 500 tahun. Bertebalnya bumi dunia Allah gulung. Mudah, tapi Allah tak nak tunjukkan sedemikian, nak mengajar kepada kita bahawa Allah Ta'ala sayang kepada Nabi SAW. Az-Zikki bermimpi dan dia pasti bahawa ini bukan mimpi mainan daripada syaitan. Dia terus kumpulkan di kalangan tentera-tenteranya dan pengikut-pengikutnya, bergerak bertolak daripada Syria ni terus ke bumi Madinatul Munawwarah. Saya ambil kisah ni tuan-tuan waktu tahun 2009. Saya mengerjakan haji. Jemaah-jemaah haji didengarkan dengan cerita tersebut, sehinggalah saya balik dan saya cari kisah tersebut. Yo, dikisahkan cerita ini oleh sejarawan. Dan Nuruddin Az-Zikki bertolaklah daripada Syria, bumi Syria. Negara, ibu negaranya namanya ialah Damaskus, Damsyik. Yang kita tengok yang belajar di sana, di sini ada seorang ustaz yang datang belajar di sana, Ustaz Najib, belajar di Syria, bekas mufti wilayah Ustaz Datuk Zulkifli Bakri. Dia pun daripada Syria. Sebab Syria ni pun di antara gedung ilmu. Dan kalau boleh saya ceritakan tuan-tuan, di bumi Palestin dipenuhi dengan ramai di kalangan para anbiya, dan disebut adalah Ardul Anbiya. Malahan bumi tersebut dipenuhi dengan para sahabat. Ramai sahabat-sahabat yang jasadnya disemadikan di bumi. Di bumi inilah Palestin. Ada 4 negara. Tapi banyak kawasan tersebut diambil oleh orang-orang Yahudi, Israel. Jadi dia bermimpi, dia bawa kerahkan dia punya tentera-tentera dia dan terus sampai di bumi Madinah. Madinah bertemu dengan gubernur. Kedatangannya disambut sebab orang-orang kenamaan yang datang. Raja daripada Syria, Nuruddin Az-Zikki, datang disambut. Lalu berceritalah mereka ini dalam keadaan mimpi dia. Dia tengok aman, di Madinah aman, tak ada apa-apa berlaku. Namun demikian tidak mungkin Nabi SAW akan datang dalam mimpi kalau seandainya tiada sesuatu yang berlaku di bumi Madinah. Sehingga kan Allah datangkan ilham kepada
Nuruddin Az-Zinki ini dengan membawa daripada Syria dengan barang-barang dan keperluan kepada orang-orang yang berada di Madinah. Dia minta orang-orang daripada Madinah melalui gubernur kumpulkan, kerana waktu itu dia ingin memberikan infak. Di mana dia kumpulkan, dan di antara pengawal daripada Nuruddin Az-Zinki ini memberikan infak semua kepada penduduk-penduduk bumi Madinah yang duduk dan yang datang. Sehinggalah selesai diberikan, lalu ditanya ada tak di antara yang datang di sini sama ada pengunjung yang datang bertemu Nabi ataupun penetap yang duduk di Madinah. Maka semua katakan semua dah ada. Tetapi ada sebahagian menyatakan bahawa yang mana dilakukan oleh Nuruddin Az-Zinki ini ada dibuat oleh 2 orang musafir. Siapa dia? Rupanya inilah 2 orang yang gali lubang daripada rumah sewa dia, berdekatan dengan makam Nabi, yang gali lubang nak menuju kepada jasad Nabi SAW. Dan Nuruddin Az-Zinki minta supaya dia dipertemukan dengan 2 orang tersebut. Diceritakan oleh Imam Madinah, dia ni memang tak sudah-sudah kebaikan yang dibuat ibadat di bumi Madinah, masuk dalam masjid Nabi. Tiba bukan pada waktu dia akan keluar dan dia akan infakkan kepada harta kepada penduduk Madinah. Tapi Nuruddin Az-Zinki dia nak juga masuk, nak tengok juga siapa 2 orang ini yang dikatakan orang yang baik. Dia kata bahawa Allah datangkan dengan ilham satu-satu sampailah Nuruddin Az-Zinki masuk, bertemu dengan 2 orang ini, dibawa oleh pengawal. 2 orang ini menyambut dengan baik. Kerana apa? Kerana kemunafikan. Munafik apa? Orang yang berpuluh-puluh. Disambut dengan baik. Bahawasanya dia kata dia adalah musafir dan datang sini menziarah Nabi SAW. Rasa senang duduk di masjid Nabi. Rupa-rupanya Pak kata orang pepatah Melayu kata apa? Ada pedang di sebalik batu. Punya ada kemuslihatan yang dibuat. Disambut, duduk di dalam rumah sewa dia. Lalu selepas tengok tak ada apa-apa, dia pun nak keluar. Bila nak keluar tu yang Allah datangkan ilham lagi sekali kepada Nuruddin Az-Zinki agar dia ini boleh tak kiranya rumah yang dimasuki itu dengan karpet yang ada dalam rumah tersebut diletakkan dengan almari itu untuk diangkat. Maka terkejutlah 2 orang musafir. Untuk apa? Kerana dia ni adalah seorang raja daripada Syria. Maka dia kata dia nak sedemikian, minta izin daripada gubernur. Maka silakanlah. Pengawal pun alihkan almari dan angkat karpet. Didapati ada satu papan yang ditutup lubang tersebut. Lalu dia pun ditarik, rupanya dalam rumah tersebut terdapat satu lubang yang telah digali oleh 2 orang munafik, orang berpuluh. Setiap hari hidup berhari-hari beberapa bulan. Dia ambil satu karpet, dia buang ke bakai. Ambil satu bakai, tak dikesan langsung, tak ada hamba. Inilah di antara hamba Allah. Dan bila masuk pada lubang tersebut, dia tuju, rupa-rupanya lubang tersebut dan dekat dengan makam Nabi SAW. Lalu gubernur pun menangkap 2 orang ini dan dijatuhkan ke mahkamah dengan hukuman dirotan. Saya tanya tuan-tuan, hukuman rotan kepada 2 orang itu, tuan-tuan puas hati? Oh tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan dengar ni, saya tanya tuan-tuan puas hati ke tak puas hati? Tak puas hati. Kalau tak puas hati, tuan-tuan nak hukum apa pada 2 orang? Bunuh. Ganas juga orang kata. Kenapa tuan suruh bunuh? Ya, kerana dia adalah kekasih Allah. Tuan-tuan rasa sayang. Orang yang sedemikian itu tak perlu hidup atas muka bumi ini. Saya bila dengar cerita tu, hati saya, ya Allah, kenapa dihukum bunuh?
Kenapa dihukum rotan? Orang yang sebegini sepatutnya dicincang. Malahan selepas dibicarakan, maka hukuman tersebut adalah pancung. Saya mendengar di bumi Madinah tentang rasa puas. Ya Allah, betapa Engkau sayang kepada kekasih Engkau, Kau jaga makam Rasulullah SAW. Sejak dari itulah maka Nabi SAW digali sekeliling. Rumah Nabi itu digali dan dimasukkan cerucuk dan disiram dengan timah. Mengikut akal bahawasanya jasad Nabi tidak boleh diambil melalui tanah daripada bawah. Itulah Allah pelihara jasad Nabi SAW dari dulu sampai sekarang. Sebab itulah pemeliharaan Allah ke atas jasad Nabi SAW sampai sekarang. Itulah dia Nabi kita Muhammad SAW yang sayang sangat dengan kita, sehingga kan dikisahkan dalam satu hadis daripada Utsman ibn Affan dan beberapa hadis daripada riwayat sahabat-sahabat lain, cerita Nabi SAW betapa sayang dengan kita. Dalam widak Nabi SAW mengerjakan haji, Nabi sujud lama dan berdoa lama. Di mana? Iaitu di Jabal Rahmah. Menangis. Nabi menangis daripada zuhur dan sampai kepada waktu maghrib. Berjalan sampai ke Arafah, menangis lagi. Tak sudah-sudah Nabi menangis. Kenapa? Semata-mata dia minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah umat aku ya Allah. Selamatkan umat aku ya Allah. Nabi minta kepada Allah supaya kita ni sebagai umat Nabi SAW akan semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu satu hadis di antara cerita Nabi SAW, bila mana Jibril datang kepada Nabi SAW, ditanya oleh Nabi SAW tujuan Jibril datang. Lalu Nabi SAW diberitahu oleh Jibril, sesungguhnya aku ingin memberitahu dengan kau ke atas satu khabar baru. Apa khabar baru? Nabi tanya kepada Jibril. Rupanya Nabi SAW diberitahu oleh Jibril, aku ingin khabarkan kepada engkau bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pula tentang yaumul akhirah. Di sana terdapat satu di antaranya ialah jurang api neraka. Semua akan melalui, ya, mahsyar semua akan melalui. Sebelum kita hadir dalam dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala dah himpunkan kita semua. Semua dah dihimpunkan melalui alam roh. Allah dah jadikan kita ni sebelum kejadian dunia ni, Allah Ta'ala dah kumpulkan semua alam roh. Dan Allah Ta'ala tentukan kehidupan daripada satu persatu di kalangan roh-roh yang ada, sehinggalah sekarang dan sehinggalah berakhirnya dunia. Di mana Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat keadaan neraka. Nabi SAW tanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana keadaan neraka ya Jibril? Sesungguhnya ya Rasulullah, neraka ini seumpama seperti mana telaga. Tuan-tuan, ibu ayah-ayah, neraka ini seumpama satu telaga, telaga yang besar. Dan Jibril mengatakan bahawa di dalam neraka tersebut terdapat 7 tingkat martabat, satu ke satu di antara neraka tersebut. Dan Nabi SAW bertanya lagi kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana keadaan telaga tersebut dengan 7 tingkat? Ya Rasulullah, sesungguhnya setiap tingkat daripada atas tersebut sampai kepada satu tingkat, jauhnya kira-kira 70 tahun perjalanan. Ibu-ibu, ayah-ayah, berjalan 70 tahun daripada sehari ini sampailah 70 tahun. Jauh mananya manusia berjalan. Sesungguhnya begitulah keadaan dalamnya neraka. Kan ada satu kisah mana sahabat-sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kisahkan dalam tausiahnya, bawa satu cerita sehingga kan kedengaran satu dentuman bunyi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bunyi apakah itu? Nabi menyatakan bahawa itulah di antara bunyi sesuatu yang sampai kepada dasar
neraka selepas 70 tahun dia jatuh. Itu baru martabat yang pertama. Sehinggalah martabat yang kedua, martabat ketiga, sampai kepada martabat yang ke-7. Lalu Nabi SAW tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah di kalangan orang-orang yang berada dalam neraka tersebut, wahai Jibril? Jibril menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara satu atas sampai ke bawah, yang ke-7 itu adalah di kalangan orang-orang munafik. Itu martabat bawah sekali. Di antara kerak neraka, itulah martabat dia, orang-orang munafik. Ditanya lagi, siapa di antara yang kedua, yang daripada bawah ni yang kedua? Diceritakan satu-satu oleh Jibril di kalangan orang-orang yang ada yang berzina, ada yang minum arak, ada yang berjudi, tingkatan dia. Sampai yang terakhir Nabi SAW tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah tingkat yang 7 teratas? Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini yang aku khabarkan kepada engkau. Ya Rasulullah, lubang tersebut dipenuhi oleh umat engkau, ya Rasulullah. Nabi SAW dengar dan terus rebah, pingsan tuan-tuan. Nabi pingsan mendengar bahawasanya lubang neraka dipenuhi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Pingsan ni Nabi memikirkan kita sehingga kan dia bangkit. Dia bangkit daripada pingsan. Jibril bertanya kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah? Nabi SAW terus sujud kepada Allah. Nabi terus sujud. Dan dalam keadaan Nabi sujud, Nabi menangis terisak-isak, terseduh-seduh. Dan terseduhnya Nabi SAW dalam sujud, dia mengucapkan kalimat apa? Ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Nabi SAW minta kepada Allah, dia sebut hanya, ya Allah, selamatkanlah umat aku. Ya Allah, selamatkanlah umat aku. Begitu betapa sayang Nabi SAW kepada kita, sehingga Nabi SAW tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan dikisahkan oleh Nabi SAW diminta angkatkan kepala dia, seperti mana Nabi SAW berada di Jabal Rahmah, tunduk dan sujud kepada Allah terisak-isak. Sebab Nabi dah tahu berita tersebut, umat manusia di kalangan umat dia akan terjerumus dalam api neraka. Api neraka ni, ibu-ibu, ayah-ayah yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, kepanasan yang teramat sangat. Sebab tu kisah api neraka ni, Jibril diminta oleh Adam AS. Adam minta kepada Jibril, wahai Jibril, selepas Adam bertemu dengan Hawa, apa yang dimakan kat dunia ni dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan diletakkan pada waktu itu, diilhamkan Allah dengan makanan-makanan daripada binatang, daging-daging, tapi tak boleh nak makan. Sebab apa tak boleh nak makan? Sebab tak boleh nak masak. Sehingga kan Adam minta kepada Jibril, wahai Jibril, mintalah kepada Allah agar aku dapat untuk memasak ke atas daging ini. Maka tak lain tak bukan nak minta api ini daripada mana? Daripada neraka Allah Ta'ala. Maka Jibril dia minta oleh Adam AS, minta kepada Allah. Jibril naik bertemu dengan Allah Ta'ala agar minta kepada Allah Ta'ala dengan api. Bertemu dengan siapa? Malaikat Malik. Jumpa Malaikat Malik. Ya Malik, aku ingin minta kepada kau makhluk Allah yang bernama api. Kerana apa? Kerana Adam AS memerlukan untuk berada di atas muka bumi. Maka masuklah. Masuknya Jibril kepada api neraka dan mengambil bekas dan mengambil api di bawah. Belum keluar daripada api neraka, Malaikat Malik tanya, wahai Jibril, sesungguhnya untuk apa kamu bawa api ini? Untuk Adam. Kalaulah seandainya kau bawa api neraka ini untuk keluar daripada neraka, sesungguhnya bumi ini akan hangus terbakar bila terkena dengan keluarnya api ini daripada neraka. Maka Jibril letakkanlah kepada, kau ambillah api yang telah terpadam, yang Allah padamkan, tetapi terdapat uap dia, kau ambillah uap dia.
Dan lalu diambil oleh Jibril dan dibawa. Dan malaikat-malaikat kata, wahai Jibril, uap ini hendaklah kau benamkan, tanamkan di atas dasar bumi ini dan masukkanlah ke dalam air. Ini api neraka ni uap dia, ibu ayah, uap dia. Maka ada nanti Jibril datang dan masukkan uap api neraka ini masuk ke dalam tanah. Sebab itu sebahagian menceritakan bahawa di dalam tanah ini terdapat api. Mana datang api itu? Itu yang berlakunya letupan gunung berapi. Dari segi hukum akal kita, macam mana boleh datangnya api? Itu dikatakan bahawa kisah uap api neraka dia humban masuk dalam tanah, dan malahan dicelup beberapa kali uap api daripada neraka tersebut dalam laut, sehingga kan beribu kali dimasukkan untuk dapatkan kepanasan tersebut. Dan yang ada tu selepas beberapa kali dicelup dalam api dan ditanam dalam tanah. Itu yang kita tengok, gunung berapi ada berada di darat, di atas tanah. Ada tak gunung berapi keluar daripada laut? Ada tak? Ada. Yang kita tengok di tsunami ke mana? Ke Aceh itu, gunung berapinya meletup daripada dasar laut. Di dalam laut ni ada bukit, ada gunung ganang, dan dia meletup daripada dalam. Tu yang sehingga kan merombak air laut tu tolak. Kita dengar tak cerita tentang ikan-ikan terus ke tepi, ikan ke tepi terus. Kita pun hairan kenapa ikan tiba-tiba naik ke darat. Kenapa? Maha suci Allah, Allah saja yang tahu. Kemungkinan di tempat kawasan persekitaran tu telah rasa tak selesa untuk ikan hidup, dan dia pergi ke tepi. Kita tengok berita, tengok laut, tepi-tepi pantai penuh ikan. Kita tak tahu dia di tengah tu apa yang berlaku. Tsunami itu meletup, sehingga kan air tu naik tinggi, ombak dia naik tinggi. Siapa yang pernah pergi Aceh, pergilah tengok cerita kat sana. Saya belum pergi, tapi jemaah-jemaah kampung, orang perempuan rombongan pergi ke sana. Dia ceritakan kat sana, air waktu dia tolak tu tak ada gambar berapa tinggi dia, kerana kapal yang ada di tepi pantai itu ditolak oleh air sehingga kan terdampar di satu kampung, jauhnya lebih kurang 2 kilometer. Kapal tu tuan-tuan, bukan perahu, kapal tersadai 2 kilometer. Bermaksud kalau seandainya daripada Bandar Hilir tolak kapal tu, tak tahulah kiranya lah jauh dia sampai mana. Adakah sampai Bukit Cina, Rasa Dapan lagi, sampai Tun Fatimah, kemungkinan besar sampai ke mana? Masjid Negeri. 2 kilometer daripada pantai, jauh. Allah letakkan ombak. Jadi waktu itulah ditunjukkan dengan api, maka Adam AS dapat makan. Nah, cerita api itu panas dia. Sebab itulah Nabi SAW sayang kepada kita ni, minta kepada Allah, jangan ya Allah, jangan supaya kau masukkan umat aku ni dalam neraka, jangan, minta Nabi SAW. Sehingga kan Nabi SAW diperkenankan oleh Allah Ta'ala ke atas doa Nabi, maka dikatakan bahawa 70,000 akan dimasukkan dalam syurga. Hadis tersebut sehingga kan Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, adakah 70,000 ya Rasulullah, kau tak minta lagi? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa Allah memperkenankan daripada 70,000 itu, daripada setiap orang daripada 70,000 itu akan membawa 70,000 lagi. Dan kau minta lagi ya Rasulullah. Rasulullah SAW minta lagi kepada Allah Ta'ala, daripada 70,000 tu yang dah datang 70,000, daripada 70,000, daripada 70,000 yang peringkat yang kedua, dia akan ditarik lagi seramai 70,000 manusia yang akan dimasukkan dalam syurga. Itu pun ada syarat-syaratnya. Apa syarat dia? Seandainya ada di dalam hatinya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Nabi SAW dalam tangisan dia ni di mahsyar dah digambarkan kat dunia dah. Nabi dah dikisahkan kat dunia apa akan terjadi di yaumul mahsyar. Melalui apa dia? Melalui Al-Quran yang kita pegang dan kita imani serta kita baca. Ini semua cerita yang dalam hari akhirat ada dalam ni. Cuma kita je kena tadabbur apa yang ada daripada Al-Quran. Yang terdahulu ada
Tonton, bacalah dalam surat Al-A'raf, satu-satu Nabi diceritakan. Bermula daripada kaum Nabi Hud, Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf. Selepas Nabi Hud diceritakan Nabi Saleh. Selepas Nabi Saleh diceritakan Nabi Lut. Lepas Nabi Lut diceritakan dengan Nabi Shu'aib. Tonton buka dalam surah Al-A'raf. Satu-satu Allah tunjukkan dengan kekuasaan dia. Setakat dunia Allah SWT ni, Allah tak nak tunjuk je. Kalau nak tunjukkan sekarang, bila-bila masa Allah Ta'ala akan hancurkan dalam dunia. Ada orang yang paling besar dan paling hebat, paling kuat, sehingga dia mengaku, dia kata tiada yang boleh dapat mengalahkan dia. Siapa dia? Kaum Ad. Saya pergi perkampungan kaum Ad, tuan-tuan. Saya pergi ke Jordan, saya pergi ke Wadi Rum, kaum Ad. Begitu juga dengan kaum Samud. Ketinggian kaum Ad ni, tuan-tuan, dikatakan bahawa 60 hasta. Satu hasta lebih kurang dalam 2 kaki. 60 hasta kali dengan 2, tuan-tuan, nak dapatkan kaki 120 kaki ketinggian kaum Ad. 120 kaki ni, tuan-tuan, lebih kurang 4 kali tiang elektrik, 4 kali tingginya. Dan saya pergi lorong-lorong dia, saya tengok bukit yang ditarah. Subhanallah. Waktu, tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu kalau kita nak melancong keluar negara pun, pergilah 3 tempat dulu. Mana? Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Kedua, Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Yang ketiga, Masjidil Aqsa, iaitu 500 kali ganda. Tuan-tuan pergi ke Palestin, tuan-tuan akan memasuki bumi Jordan. Pergilah tengok bumi Jordan. Nabi-nabi banyak lahir di sana dan disemandikan ke sana. Di Palestin itu sendiri banyak di kalangan Nabi. Nabi Ibrahim ada di sana, Nabi Isa ada di sana. Nabi Isa makam dia tidak dapat pada orang Palestin, dikuasai oleh orang-orang Israel, orang Yahudi. Tak masuk, tuan-tuan, diminta tutup kepalanya. Dia membaca kitab Taurat. Dia beriman kitab Taurat. Ya, orang Yahudi beriman kitab Taurat, tuan-tuan. Tapi kitab Taurat ini telah diubah oleh tangan manusia. Begitu juga dengan orang Nasrani. Dia beriman dengan kitab apa? Kitab Injil. Ada sampai sekarang? Ya, ada kitab Injil. Tetapi kitab Injil itu telah diubah oleh tangan manusia. Saya pergi tengok dia meratap di mana? Di makam Nabi Isa. Dia punya pendeta-pendeta dia ni, membalik dia membaca kitab Taurat. Dan saya tak faham lah, tuan-tuan. Sebab aku tak faham, sebab bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Ibrani. Zabur daripada Siriani, bahasa Siriani. Kitab Taurat daripada Ibrani. Tuan-tuan dengar dalam ni, tengok pendeta-pendeta Yahudi baca kitab apa? Kitab Taurat. Saya dengar, tak faham apa. Nak kata Arab pun tidak, nak kata Jawa apatah lagi, tak ada, tuan-tuan. Tapi bahasa dia lah, bahasa dia habis semua. Malahan Baitul Muqaddis tu pun dia nak rampas. Oh, subhanallah. Tapi itulah orang yang tahu dalam keadaan nak dapatkan jannah Allah Ta'ala. Orang-orang Palestin, dia tak takut, dia tak takut. Dia beriman dengan Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Cinta dia kepada Baitul Muqaddis. Sebab tu kita datang, tuan-tuan. Dia tak minta kita bawa senjata untuk perang. Bagi mereka, dia dah cukup untuk pergi berperang. Tapi dia minta supporter kepada kita ini, berikan semangat, bantuan yang boleh kita bantu-bantulah untuk perang. Dia tak heran. Sebab apa saya nak pergi masuk Baitul Muqaddis sebelum subuh. Saya berjalan, 3 orang pemuda Palestin jalan. Sampai pada pintu masuk, ditahan lebih kurang 5 orang. Tentera Yahudi dah pegang dah dengan rifle dia. Tentera Israel tak buat apa-apa, ditahan, dirabut, letakkan tangan, dirasa. Saya jalan, lepas tu saya kata, ini lepas ni saya. Ikan saya pula juga. Fikir, tuan-tuan, hati waktu tu, ya Allah. Bukit Batin damai bolehlah. Bolehlah cakap, tuan-tuan. Diuji Allah Ta'ala kat sana cukuplah. Yang diletakkan tempat-tempat tu semua orang darah muda di Israel, dan semua di kalangan rakyatnya lepas daripada belasan tahun ni, semua dimasukkan dalam ketenteraan.
mengenal bagaimana nak gunakan filter. Macam negara kita buat dah PLKN, tapi dah tak ada dah, dah habis dah. Di sana memang habis pada sekolah semua dimasukkan 20-an, semua darah merah, darah semua meluap-luap. Tengok orang Islam meluap deras. Tapi alhamdulillah bagi kami ni, orangnya ni, orang-orang bukan orang Palestin bagi masuk. Tapi hati tak boleh cakap lah. Debu, ya Allah. Sebab dia benci kepada Islam. Ala kulli hal, ibu-ibu, ayah-ayah, perkara ni semua Allah Ta'ala dah susun dah. Susun dah. Sampailah di pada mahsyar nanti, kita semua akan disatukan. Satu mahsyar, semua akan. Tapi ingat, tonton kajilah cerita tentang mahsyar ni. Manusia dibangkitkan, ia dibangkitkan melalui tiupan Israfil. Binasa dia, manusia orang Islam tidak akan merasai kiamat. Manusia di kalangan orang Islam beriman pada Allah dan Rasul, dia tidak akan bertemu dengan yaumul kiamat. Kerana apabila Allah Ta'ala nak datang kiamat ni, Allah akan datangkan angin sejuk. Beberapa hari Allah akan datangkan angin sejuk. Dan angin sejuk ini akan mengenai kepada orang-orang Islam yang mana beriman kepada Allah dan Rasul, kena angin sejuk dan mereka ni akan mati, akan meninggal. Dan yang tinggal siapa? Orang-orang kafir. Kalau bahasa sekarang kafir apa? Kafir totok lah. Betul-betul kafir ni, dia akan merasai bagaimana keadaan neraka, apa ni, keadaan kiamat. Kemudian dibangkit, ya, habis, hancur tuan, hancur dunia ni. Diceritakan hancur. Sampailah waktu itu, bila Allah nak bangkitkan, ditanya oleh Jibril, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah? Tak tahu kat mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Sebab apa? Sebab dunia dia hancur. Yang kita ceritakan dalam manusia bila sampai yaumul kiamat ni seperti mana? Debu-debu yang berterbangan kiamat ni semua hancur. Batu-batu besi semua akan hancur seperti debu berterbangan, habis. Dan dikatakan bahawa Nabi SAW dicari pun tak ketemuan. Namun demikian bila ditanya di bumi, di mana Muhammad SAW? Maka bumi kata, aku pun tidak tahu, kerana dalam keadaan diri aku ni dah seperti mana debu. Lalu tiba-tiba Allah datangkan makhluk pertama sekali yang bangkit siapa? Nabi SAW. Itulah yang pertama. Dalam keadaan Nabi menepuk-nepuk pada tanah, pada badannya dan kepalanya. Baru Nabi terus bangkit dan ditanya apa? Aina ummati, aina ummati. Ditanya juga kita. Dan kita ni, kalau betul sayang kepada Nabi SAW, kita kepada Nabi SAW, apa yang kita buat untuk Nabi SAW? Apa yang kita buat? Rasa cinta kita. Nak dengar cerita Nabi SAW, berapa ramai yang nak dengar? Tak cerita tentang beriman Nabi SAW dengan kitab Quran, berapa ramai orang yang dekat dengan Quran? Sebab tu kita kena rasa cinta kita Nabi SAW. Apa yang Nabi ajar ikut, apa yang Nabi ceritakan kita beriman tentang yaumul akhirah. Dan Nabi SAW bila dibangkitkan, waktu itulah maka dibangkitkan manusia. Dan malaikat memanggil bahawasanya waktu itu bangkitlah, dan bangkitlah. Kubur yang pertama adalah kubur Baqi'. Kubur Baqi' ke mana? Bumi Madinah. Dulu tapak kubur Baqi' itu adalah pokok warqad. Kebun warqad, kebun pokok yang berduri. Dan saya sampai di Palestin, di Israel, saya tanya ketawa, aina sajaratul warqad? Kata intazir. Aku tunjukkan mana satu pokok warqad. Saya terfikir dulu bila kata pokok warqad, saya terbayang pokok Christmas tu, hari raya Christmas. Pokok tu tak pokok warqad, pokok apa? Pokok yang melindungi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir bila berlakunya yaumul akhirah, di mana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang Yahudi ini akan menyuruh dalam pokok tersebut. Lain makhluk Allah SWT semua akan berkata, akan bersuara. Dia lari ke gunung-gunung akan menjawab. Dia kata hina kufar. Dia pergi ke bukit kata hina kufar. Dia pergi ke tepi bangunan dinding tu kata hina kufar.
Dia pergi kepada rumah, masuk dalam rumah menjerit, hina kufar. Orang Islam datang terus membunuh, nak membunuh pada orang-orang Yahudi dan orang kafir. Sampailah dia pergi ke satu pohon, pohon tersebut diam, tak bercakap. Ini siapa cerita? Nabi cerita. Dan saya tengok, subhanallah, ini rupanya pokok warqah. Tak ada pun kat Melaka. Saya balik ada juga yang cakap, asal tak petik satu dahan tanam kat Melaka, setidak-tidaknya orang tahu mana satu pokok warqah. Sedangkan orang tahu kat sana pokok warqah tu tak hidup, kita pula datang kat sana tanam. Wah, apa? Maksud simpan siapa? Orang Yahudi. Ada tuan. Siapa yang pergi ke makam Nabi Isa, semua kena tutup kepala. Saya kebetulan pakai kopiah. Datang tu seram juga sebab janggut saya tuan. Dia akan tahan orang berjanggut. Orang nama Muhammad, nama Abdullah, ditahan. Saya tengok nama saya Dahlan Suramin. Oh, tak ada lah, selamat saya rasa. Tapi janggut saya nak masuk susah. Dia cek betul-betul. Bila dah masuk, alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya pergi beberapa tempat lah. Sebagai tempat, semua tempat kesat. Jadi Nabi SAW menceritakan kepada masyarakat ni, bila dah bangkit semua, Nabi tanya satu-satu. Waktu tu dah tak ada bercakap dah. Sebenarnya waktu Nabi SAW ditunjukkan dengan malaikat Israfil, dulu saya dah ceritakan Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril kan. Pernah tak Nabi bertemu dan bersemuka dengan malaikat Jibril? Pernah. Sebab masa tu dia minta kepada Jibril supaya tunjukkan wajah engkau wahai Jibril. Nabi SAW bila ditanya, Jibril kata, sesungguhnya kamu tak mampu untuk melihat. Dia nak tengok juga beberapa kali. Sampailah Jibril tanya di mana, dia kata kat Masjidil Haram. Dia kata tak boleh, maka diletakkan kat mana? Di tempat lain lah. Itu mana? Di Arafah. Apa padang besar. Itu yang dia datang tu. Dia datang, Nabi SAW datang oleh Jibril, serupa macam manusia. Nabi kata, nak lihat keadaan kau yang sebenar wahai Jibril. Maka Nabi SAW diarahkan oleh Jibril, kau berpalinglah. Jibril pun berpaling. Lalu kata, ya Muhammad, pandanglah ke depan. Nabi SAW pusing ke depan, tentang dia tengok ke atas. Dia tak nampak apa. Tak nampak apa, putih. Nabi SAW pingsan. Pingsan. Malaikat Israfil, pernah tak Nabi tengok? Pernah tuan. Bila mana Nabi SAW melihat malaikat Israfil, waktu itu Nabi SAW melihat rupa-rupanya malaikat Israfil sedang meletakkan tiupan sangkakalanya berada di mulutnya, dan dia mendongak ke langit. Dia ceritakan bahawa oleh Nabi SAW, di antara telinga dan bahu dia ni, malaikat Israfil ni, perjalanan 70,000 tahun. 7,000 tahun ni. Macam mana neraka ni tuan? 7,000 tahun perjalanan. Di antara ni besarnya pingsahan. Itu nak tunjukkan kebesaran manusia. Kaum Ad tadi Allah hancurkan 8 hari tuan-tuan. 8 hari kaum Ad, 8 hari 7 malam Allah datangkan dengan putih mulia. Tuan-tuan dapat tahu asap Filipin macam mana keadaan dia? Ngeri kan? Allah Akbar. Kengerian tuan-tuan semua Nabi SAW tunjukkan. Cerita-cerita itulah yang kita tengok daripada hadis Nabi dan juga Al-Quran. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah mata Allah Ta'ala, syafaat Nabi SAW. Tahu tak syafaat? Apa dia syafaat? Pertolongan. Siapa orang yang dapat pertolongan Allah SWT? Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala dan dekat dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kita nak tengok orang Islam senang ke susah? Senang. Kat mana tuan-tuan nak tengok orang Islam? Yang ramai orang Islam nak tengok kat mana? Ialah tengok pada hari Jumaat. Sini dah jadi khutbah Jumaat kan? Pergi lah Taman Tun Razak hari Jumaat. Kalau tuan-tuan datang dapat tak sembahyang? Ada sebagian tak sembahyang kan? Sebab aku tak ada tempat. Ramai tak orang Islam? Ramai. Nak tengok lagi ramai orang Islam tuan-tuan, tunggu Hari Raya Aidilfitri. Agak-agak surah ni muat tak? Tak muat.
Ada jawatan kuasa masjid ni dah, jawatan masjid dah fikir dah macam mana nak buat ni, macam mana nak letakkan jemaah. Itulah orang Islam. Tapi tuan-tuan, nak cari orang yang beriman macam mana? Tuan-tuan tu ada siapa orang beriman? Disusun oleh ulama-ulama. Kalau nak cari orang beriman, inilah orang yang ada diri dia dalam rumah Allah pada setiap hari. Siapa dia tuan-tuan? Inilah tuan-tuan, orang-orang yang beriman. Sebab tu Nabi SAW ajarkan, nak dapat syafaat Nabi SAW, nak dapat syafaat daripada Allah Ta'ala, maka jadilah orang yang beriman. Orang yang beriman yaumil akhir. Allah nyatakan hujung ayat apa? Muflihun. Dia akan berjaya. Ya, dia akan berjaya. Tuan-tuan nak berjaya, jadilah orang beriman. Tapi itulah, nak jadi orang beriman bukan mudah. Orang ada hati dan kebergantungan dia dalam rumah Allah SWT. Persoalan ni tuan-tuan, saya tanya, tuan-tuan, buat apa yang Allah Ta'ala suruh ni, kenapa? Kenapa tuan-tuan buat apa yang Allah Ta'ala suruh? Sebab itulah, kalau tuan-tuan dapat jawab soalan ni tuan-tuan, hati tuan-tuan akan jadi bulat dan kuat. Tuan-tuan lagi senang nak buat ibadah. Sebab kita tahu sebab apa kita buat. Sebab apa tuan-tuan makan? Sebab perut lapar nak kenyang. Tuan-tuan, sebab apa datang ke rumah Allah Ta'ala? Sebab apa tuan-tuan nak jadi orang beriman? Satu, ingat betul-betul, sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang yang buat baik. Jadi tuan-tuan buat baik, ingat bahawa Allah Ta'ala suka. Kalau Allah Ta'ala dah suka tuan-tuan, ya Allah, tuan-tuan tak akan rugi. Allah akan sediakan bagi tuan-tuan kehidupan yang kekal abadi. Ini fadilat dia. Sebab itulah dengan bulan Rabiul Awal ni sebenarnya nak menanamkan semangat kat kita. Kita buat baik kerana Allah Ta'ala suka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita buat baik? Ingat, sesungguhnya apa yang kita buat baik ini adalah untuk diri kita. Tuan-tuan buat ni sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita kan? Waktu bila? Waktu kita dah tak ada besok. Ingat, waktu kita tak ada besok ke akhirat, bila tangan kaki kita ni Allah Ta'ala kata pergilah masuk dalam syurga. Bila masa nak masuk dalam syurga, lalu malaikat tanya, ada tak di antara lagi yang cuba untuk dakwa pada dia ini sebelum kaki dia masuk dalam syurga? Maka tuan-tuan, dikisahkan bahawa berbondong-bondong manusia akan datang. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran ni tuan-tuan, malahan kepada isteri dia, suami dia, anak-anak, kaum kerabat, rakan taulan, semua akan datang berbondong-bondong. Waktu tu apa? Dia kata, ya Allah, sesungguhnya jangan kau lepaskan kaki dia untuk masuk dalam syurga, sedangkan dia masih ada berhutang dengan aku. Apa hutang dia? Dalam keadaan aku bertemu, mukanya tidak ada senyum, bermasam muka dengan aku, sedangkan aku tidak bersalah. Nak cerita sehalus-halus daripada perbuatan tu, dia nak lepaskan diri. Kalau boleh, dosa yang ada dia pada waktu itu, dia nak letakkan pada diri kita. Ini keadaan ke akhirat besok. Ke akhirat besok macam tu. Sebab tu kita buat kenapa? Kerana untuk diri kita. Ada pahala itu untuk kita. Jangan sampai dalam keadaan ada pahala-pahala kita, tapi kita telah melakukan dosa dengan manusia, lalu dosa orang pula diletakkan kat kita. Itu kena berhati-hatilah. Kena buat baik, ya buat baik. Sebab tu buat baik ini tidak boleh tangguh. Satu, buat baik ini kena paksa. Paksa tentang apa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita ni, kena paksa. Sampailah dapat yang ketiga. Kenapa tuan-tuan nak ikut apa perintah Allah Ta'ala? Yang ketiga, kerana minta supaya Allah Ta'ala ini sayang dan cinta kepada kita. Saya tanya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, isteri-isteri kat rumah yang dah kahwin, ada tak ucapan I love you pada ibu-ibu, ayah-ayah setiap malam? Ada tak? Tak tidur I love you, itu menjawab love you tu. Ada? Ada tak? Dulu ada tak? Masa muda-muda ada tak? Kenapa tak ada sampai sekarang? Sebab benda tu adalah mahal. Ada tak ada pun setahun sekali masa hari lahir. Bang, sama hari lahir saya sayang abang, abang pun sayang mama. Bang, I love you. Itu.
Jawab pun macam malu-malukan. Tu dia jawab. Dia tak dekat ilmu tu, dia waktu tu sayang. Tapi tuan-tuan, kalau kita dekat dengan Allah, Allah sayang. Saya tanya pada ibu-ibu ayah-ayah, Allah sayang tak tuan-tuan? Mana tahu Allah Ta'ala sayang? Sebab tu nilai pada diri kita, cubalah masalah balik tuan-tuan. Sebab tu saya kata, bila nak buat sesuatu kita kena paksa. Ya, kita kena paksa. Solat berjemaah paksa tuan-tuan, bangun malam paksa, kita bertasbih paksa. Bacalah kita hadis. Saya baca ajar kita Riyadhus Shalihin, tuan-tuan, kita tengok dalam kita hadis. Nabi bagi tahu siapa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, satu perkataan. Alhamdulillah, Nabi kata siapa mengucapkan alhamdulillah, besok di akhirat itulah menjadi timbangan yang berat di atas mizan. Nabi bagi tahu. Siapa sebut subhanallah, alhamdulillah, sesungguhnya Allah Ta'ala berikan pahala mencakupi di antara langit dan bumi. Nabi ajarkan untuk kita. Sebab tu saya tanya ibu-ibu ayah, di antaranya adakah di sini Allah Ta'ala sayangkan kita? Orang kalau Allah Ta'ala dah sayang tuan-tuan, Allah akan datangkan pada malaikat dan dijentik hati kita. Siapa kat sini hati dia selalu dijentik? Tak tahu dah Ustaz, jentik macam mana sih pun tak tahu. Tuan-tuan, kalau hari Sabtu, hari Ahad kita ada kuliah subuh, tuan-tuan yang sanggup tunggulah. Kemudian Ustaz bagi tahu siapa datang ke rumah Allah Ta'ala waktu subuh, bersolat jemaah dan menunggu daripadanya sampailah terbit fajar, dia keluar dapat apa? Dapat pahala haji. Pahala haji. Ni pergi haji lebih kurang 5-6 hari nak buat tu. Puasa tuan-tuan, tapi dapat pahala haji. Tuan-tuan, lepas tu kita buat apa? Solat duha. Sebelum balik solat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Besok ada kuliah lagi, tak ada kuliah kita pergi kat masjid, ada kuliah kita buat, lepas duha kita balik. Alhamdulillah. Saya tanya ibu-ibu ayah-ayah, hari Isnin sampai hari Jumaat buat tak solat duha? Buat Ustaz. Pukul berapa kita buat? Adakah lepas daripada syuruk terus buat? Jawapannya, dah. Apa yang dah? Susah kita nak buat. Tetapi saya tanya pada ibu-ibu ayah yang buat Sabtu Ahad, tiba hari Isnin, hari Jumaat, tuan-tuan sampai pukul 10, sampai 10.30, sampai pukul 11, sampai 11.30, tuan-tuan dah buat Sabtu Ahad. Datang tak pada ketika itu dan 10.30 tiba-tiba kita teringat, wahai fulan, kau belum solat duha. Datang tak betul? Datang tu tandanya Allah Ta'ala dah sayang dengan ibu-ibu ayah dan dia telah pelihara, dijentik hati kita supaya apa? Duha. Sama juga dengan amalan-amalan lain. Sebab tu kena paksa. Allah Ta'ala tanda datang sayang kat kita. Cubalah buat. Yang tak pernah buat, cubalah buat. Minta, ya Allah, ni tak tahulah kuliah ni pukul berapa ni Ustaz, dia akan berhenti. Ya Allah, pukul 9.30, pukul 10. Kalau Ustaz Jamilah cukup tak berhenti, saya bangun, ya Allah, saya nak balik, nak tidur. Tuan-tuan niat lah, tak apa niat. Tuan-tuan nak balik pukul 9, tak apa balik lah. Niat bahawasanya, ya Allah, aku nak bangkit besok jam berapa? Jam 5 pagi. Tuan-tuan cubalah buat. Ya Allah, izinkan aku, ya Allah, kau pelihara aku nak tidur walaupun sedikit tapi aku puas. Kita doa tak macam tu? Tak kan? Sebab tu kadang dah tidur lama pun tak puas-puas. Sampai tempat kerja pun ngantuk. Sampai kat tempat kuliah pun ngantuk. Tapi bukan kuliah ni lah, dah tak ada yang ngantuk. Ya tuan-tuan, minta puas. Tuan-tuan cakap, ya Allah, kejutkan aku pukul 5. Tak payah kunci jam. Tak payah kunci jam tuan-tuan. Percayalah bahawa sebelum pukul 5 tuan-tuan akan dikejutkan. Siapa yang kejutkan? Allah datangkan malaikat. Tuan-tuan akan terjaga. Bila terjaga je, apa nak buat? Terus bangkit dan ucap Alhamdulillah. Kan? Terjaga sebut Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Sebab hidup balik selepas mati. Tuan-tuan mati malam ni, InsyaAllah, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Kan kita baca doa tu kan? Dengan nama Allah, engkau lah ya Allah yang hidupkan dan
Yang mematikan, matilah malam ni. Ya mati, tapi bukan mati terus. Ya Allah, aku nak hidup lagi. Tuan-tuan niat pukul 5, sebelum pukul 5 tuan-tuan dah bangkit. Bila dah bangkit, tuan-tuan buat dah. Besok sama juga. Satu ketika tuan-tuan tidur pukul 12 pun sebelum pukul 5 bangun. Pukul 3 tidur pun sebelum pukul 5 dia bangun. Sebab apa? Memang Allah dah jaga. Itu tanda Allah Ta'ala sayang sangat. Sama juga tuan-tuan datang rumah Allah Ta'ala ni. Sebelum kita datang tadi, nak akan datang, kita tak terfikir pun. Kita duduk sembahyang maghrib kat rumah. Nak pergi masjid lah. Malam ni dengar kata dia kuliah. Tuan-tuan terasa tak? Bila terasa itulah Allah Ta'ala jentik. Tanda Allah Ta'ala sayang. Orang yang datang kat sini tanda orang yang beriman. Tak, tengok orang Islam, tengok ada Jumaat. Nak tengok orang Islam, tengoklah Yaumul Id. Nak tengok orang beriman, tengoklah orang yang dalam keadaan datang ke rumah Allah pada setiap waktu. Susah tuan-tuan. Itu kata tuan-tuan di antara orang beriman. Dan Allah bagi pula pada orang-orang ni apa dia? Syurga Allah Ta'ala. Ni janji Allah. Janji Allah, bukan janji saya, janji Allah. Orang yang beramal saleh, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Allah bagi tahu ada di sungai-sungai kat mana? Dalam syurga Allah Ta'ala. Ni syurga yang kelima. Tuan-tuan buat kerana apa? Satu di antaranya tuan-tuan, Allah memberi rawatan kepada tuan-tuan dengan kesehatan. Kadang kita makan orang sakit perut, kita tak sakit perut tuan-tuan. Sebab apa? Sebab inilah. Sebab Allah dah sayang kat kita. Jadi penawar. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kita ni kalau makan nangka ni nanti jadi angin. Bila angin datang perut kita mengulas. Pernah dengar orang tak boleh makan nangka sebab apa? Sebab angin. Tak boleh makan tapai, nanti macam-macam pening. Lepas tu dia nak makan. Tapi nak makan, lepas tu dia cakap apa nak makan? Makanlah sikit. Jadi tuan-tuan bagus tawaduk dah kita. Bila nak makan tuan-tuan cakap apa? Jadi ubat. Tuan-tuan makan tiba-tiba betul-betul dia tak sakit. Tak ingat masa tu ya Allah akan jadikan ubat. Tak ada mana dia ingat. Sebenarnya Allah Ta'ala sayang tuan-tuan. Dan seterusnya, kenapa kita buat? Kerana satu di antaranya ialah penghapus dosa. Dengan dosa kita ni banyak. 10 kesalahan kita dengan Allah, kita tak takut. Dengan rasa ikhlas kita minta pengampunan, Allah akan ampun. Tapi yang kita khawatir, satu dosa dengan manusia. Itu yang saya kata, jika manusia tu dia akan datang membunuh-bunuh datang. Hatta waktu itu manusia ni fikir pada diri dia, sampaikan dia kata, hatta pada suami pun dia sanggup, ya Allah, kau campakkanlah suami aku dalam neraka asalkan aku selamat. Campakkanlah anak aku ini dalam neraka asalkan bapa dan mak dia selamat. Kalau kat dunia kita sanggup tak? Tak sanggup. Kat akhirat macam tu lah. Sebab tu Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala, janganlah sampai kepada neraka umat aku ni, biar masuk dalam syurga. Ini dia syafaat-syafaat. Yang sekarang bulan Rabiul Awal kena banyakkan apa? Selawat. Bukan Rabiul Awal tuan-tuan, tetapi setiap hari. Satu hari sekurang-kurangnya 100. Allah yarham Datuk Ismail Kamas suruh 100. Tapi kita kalau boleh setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 kali. Tunggu bila? Tak ada tunggu-tunggu. Sekarang. Saya cakap dengan anak murid saya kata, awak sebut Alhamdulillah ni tak sampai 2 minit, habis genap 100. Kena ucap-ucap. Saya buka jam branding kan tuan. Sejak buka jam branding, kita sama-sama sebut. Kalau awak, saya cakap awak tak percaya, awak tengok. Ni masih ada lagi. Tadi saya cakap dengan ajar, cuba sebut Alhamdulillah. 1, 2 mula. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 1 minit 20 saat, maka genaplah 100. Tak boleh ke? Semua termenung. Boleh. Bila nak buatlah daripada sekarang. Tunggu pencen? Tak payah tunggu pencen. Tunggu kita sibuk? Tak payah tunggu kita sibuk. Tak ada masa?
Dan tak ada masa tuan-tuan. Jangan tunggu masa lapang, kita yang cari masa lapang. Nak sedekah bukan tunggu kita kaya. Bila? Sebelum kita kaya, kita kena buat sedemikian. Bila? 2 minggu lepas, ingat tak? Ni, khutbah ni. Kat sini ada khutbah kan 2 minggu lepas. Apa dia beritahu? Tentang kesihatan kan? Betul? Tentang kesihatan lah. Sebab saya dia baca tentang khutbah tu. Lepas tu saya tahu tentang kesihatan. Kerja 5 waktu sebelum 5 waktu. Ke tak sama khutbah kat sini. Ada ni kan tutup balik surau ni jadi surau. Kerja 5 waktu sebelum 5 waktu. Apa pertama? Muda sebelum tua kan? Waktu ni lah bila nak buat lagi? Lagi apa? Lapang sebelum sibuk. Lagi? Sehat sebelum sakit. Lagi? Kaya sebelum miskin. Last sekali kalau tak tahu, tak tahu lah saya. Apa last sekali? Hidup sebelum mati. Itu dia pesan. Siapa yang pesan sebenarnya tu? Nabi SAW. Kalau Nabi sebut, siapa yang pesan? Allah yang pesan. Kalau Allah adalah wahyu Allah. Jadi bila nak berubah, berubahlah. Cuma saya doakanlah tuan-tuan. Saya doakan kepada tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan keimanan untuk istiqamah. Bila kita dah tahu, kita menafa'akan. Untuk siapa sebenarnya? Untuk kita. Tuan-tuan buat baik, kadang kita tak tahu ke akhirat besok Allah akan balas. Kadang kita tak perasan apa yang kita buat, orang tiru tuan-tuan, dia jadi kebaikan. Tuan-tuan tak ada satu tasbih, tasbih yang letak kat jari kan? Saya pandang tak ada satu tasbih dan dekat jari, dia punya nombor dia warna putih. Rupanya tu yang terbaru tuan-tuan. Yang kita terus letakkan yang ada warna-warni tu kan, yang boleh ketat-ketat. Dia macam cincin. Macam cincin. Saya pergi Dubai tuan-tuan. Yang cuti ni betul-betul saya pergi tuan-tuan. Saya pergi Palestin, saya pergi Jordan, saya pergi Dubai. Sampai Dubai dia tunjukkan. Saya kata cantik. Ini yang saya terpandang dulu. Ada orang buat cincin tu letak kat sini. Punya saya ingat punya apa punya tasbih juga. Tulisan dia warna putih. Saya tanya berapa? Sana dia gunakan dolar. Lepas tu tuan-tuan sampai tak pernah pergi Dubai, jangan terkejut dah. Pergi kat sana. Sebab saya pergi kat sana pun saya pergilah nak tengok aja tempat di kat sana. Subhanallah. Saya tengok apa? Burj Khalifah. Jadi tu bangunan yang tertinggi sekali di dunia tuan-tuan. Ambil gambar. Bila ambil gambar dekat, pucuk dia tak nampak. Saya gotan lagi. Bila Gostan ambil gambar, nampak pucuk, nampak kaki dia. Bini saya tak nampak. Sebab jauh. Akhirnya saya terpaksa buat panorama lah. Tengok sampai atas. Subhanallah. Saya tengok tasbih tu. Ini tasbih yang aku tengok. Tapi dia main dolar tu saya tak jadi. Kawan-kawan kata kat Shopee aja. Shopee aja. Saya tengok, patut dah. Mahal tuan-tuan. Dia ada yang kayu, ada yang plastik. Cantik tuan-tuan. Kadang kita buat benda tu, orang teringin. Dia tengok, saya pun jadi teringat. Tuan-tuan buat benda tu, tuan jadikan tasbih. Untuk tasbih sebenarnya habis kan kan. Lalu ada orang buat, dia buat apa yang kita buat baik tak? Baik, rupa-rupanya di antara amalan yang kita buat ni ada orang tiru pahala semua akan kita ambil saham. Subhanallah. Patutlah buatlah tuan-tuan. Ini dalam bulan ni buat dan seterusnya terus buat. Semoga kita akhir sekalipun kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan baik. Nabi ajarkan setiap hari, Allahumma tim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il. Itu doa daripada Nabi, baca setiap hari. InsyaAllah saya doakan ibu-ibu ayah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan keimanan, terus teguh untuk abdikan diri datang kepada Allah Ta'ala. Tak kira siapa tuan-tuan yang ngajar, tuan-tuan datang. Tuan-tuan tak akan sia-sia. Nanti satu ketika tuan-tuan akan jadi sayang. Saya dah jumpa berapa orang tuan-tuan, jemaah-jemaah saya dah jumpa.
Nak bangun susah, nak bangun susah. Sampai saya datang, saya apa Ustaz, saya boleh bangun Ustaz. Nak bangun, dia sakit bangun dulu. Kalau saya datang, dia dah habis kelar kata Ustaz, kalau ikutkan nanti biasa tak nak pergi Ustaz, saya pada sakit Ustaz. Tapi bila kenangkan saya, bila Ustaz ngajari saya tak dapat dengar, saya kata ya Allah, betapa ruginya. Yang saya menangis ni bila kuliah subuh. Satu hari saya datang, saya dapati ada seorang hamba Allah dengan tongkat, rupa sebelah tangan dia tidak dah terkulai, stroke tuan-tuan, kaki tangan stroke, pakai tongkat jalan dari ikut. Saya berhenti, bukan kampung saya. Kampung mana? Kandang. Saya berhenti, kata, saya buka pintu, kata, Ustaz, kata, abang jalan kaki? Saya jalan kaki Ustaz. Ya Allah, betapa Allah sayang sangat dengan abang. Saya bawa sampai ke masjid. Kalau dah aku ni belum tentu. Lepas tu jumpa lagi anak murid kandang lagi tuan, stroke. Dia stroke, tapi tiap kali sekarang dialah jadi muazzin. Allah, dia tak lepaskan tuan. Itu yang Allah Ta'ala datang sayang. Lepas tu dia kata pada ibu-ibu, ayah yang kata Allah Ta'ala, memang saya doakan setiap hari, mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan, jadilah hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang. Sayang Allah Ta'ala bawa sampai kepada kematian kita bertemu dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah akan pelihara kita. Tempatnya tak ada tempat lain, hanyalah syurga Allah Ta'ala. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu ibu-ibu, ayah-ayah yang kata Allah Ta'ala. Ambil perhatian, menangis Nabi SAW daripada mulanya sampailah akhirnya. Kerana apa? Kerana kita. Jadi kita pun sama juga, kena sayang Nabi SAW dengan selawat setiap hari. Ada majlis selawat, tuan ikut je. Kalau tak tahu selawat, saya pun tak tahulah macam mana. Ada orang tak tahu selawat? Ada tuan. Siapa dia? Bakal pengantin tak tahu selawat. Sebab apa tak tahu selawat? Sebab terlalu takut. Takut dengan apa? Takut dengan Tok Imam. Saya tidak mahu sekarang kena bagi ceramah pada gelar perkahwinan. Ya, suruh selawat tak tahu selawat. Sebab apa? Dia kata suruh istighfar, dia selawat. Ya, ternikah, cukup istighfar, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kata istighfar, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Tok Imam cakap apa? Astagfirullah, awak tak tahu istighfar. Terkejut. Tadi saya dah istighfar, itu selamat. Saya suruh istighfar, tak tahu. Imam kata apa? Astagfirullah. Istighfarlah. Minta aja sikit, minta kepada dia. Imam kata apa? Tak tahu juga, tak tahu. Imam ajarlah sikit. Imam kata apa? Astagfirullah, betul-betul. Ajarlah sikit, dia minta dia. Apa kebawah ni? Istighfar pun tak tahu. Berselawat dengan istighfar pun tak tahu. Dan selama ni kau sebut Allahumma shalli ala Muhammad, tahu? Tak tahu. Itulah selawat. Maksudnya apa? Dia ni tak selawat dah. Kena banyakkanlah selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nak panjang sikit, Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat panjang, itu tak tanya lebih-lebih itu. Kalau selawat panjang macam mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi, wa ala Muhammad. Lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Panjang sikit. Yang panjang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu tahiyat akhir tu Imam. Selawat itulah nama dia, selawat Ibrahim. Jadi itulah, mudah-mudahan kita jadi orang yang selalu selawat. Ibu-ibu, ayah-ayah, minta Allah Ta'ala, cukuplah setakat itu untuk hari ini.
Saya sebenarnya banyak nak bawakan kisah tentang yang saya pergi ke Palestin, tapi tak ada waktu ni, tak dapat nak cerita. Sebab nak kaitkan Nabi SAW dalam pada mahsyar, nangis Nabi untuk kita. InsyaAllah lain kali saya selit-selitkanlah pengalaman saya berada di sana, ya, mudah-mudahan dia jadi iktibar kepada kita. Tapi datanglah tuan-tuan, yang datang ke Palestin. Kalau Palestin nanti tuan-tuan, saya sempat juga pergi ke Syria. Tak pergi negara Syria, tapi jumpa anak-anak Syria. Anak Syria minta bersyukur kita datang dengan budak-budak macam ni, bawakan coklat, dia dapat digenggam, digenggam betul. Sebab apa? Agak di dalam tak dapat tengok. Kawan ni minta tak bagi. Dia tengok mana punya made in mana, Malaysia juga. Kita mana ada, tak ada dipegang. Budak dia banyak anak yatim, hidung macam-macam, putih-putih, rambut dia perang, cantik-cantik. Ya Allah, saya nak juga bawa balik satu, dia tak nak. Dia tak nak. Agar dia tengok hidung saya dengan hidung dia, tak nak. Tak nak. Tapi cantik-cantik, ya Allah. Bukan pada cantik, tapi kita belai je, kesian. Kesian. Datanglah sana tuan-tuan. Macam nak datang, pandai-pandai. Carilah boleh pergi. Jadi mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan kita, diberikan kesihatan yang baik, muafiatan yang waras, istiqamah untuk beramal, dan mudah-mudahan Allah satukan kita kepada kita dengan syurga Allah Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma 'afina min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Barakallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.